أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada halaman 395 daripada surah Al-Qasas. Di bahagian-bahagian akhir kita ingin belajar hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah pimpin kita, terus pimpin kita hingga ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fazrul. Long time no see ya. Betul Ustaz. Ya. Tahun lepas tahun lepas, masya-Allah ya. Tahun baru apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fazrul. Azam baru. InsyaAllah mudah-mudahan Ustaz dapat terus sama dengan Quran. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Ustaz saya doakan Ustaz Faz juga untuk terus sihat. Betul. Diberi Amin ya rabbal kemudahan alamin. Untuk terus bersama insya-Allah. Bila melihat kepada di hujung-hujung ini Ustaz Yes, ya, 10 juzuk yang terakhir Allahu ini Akbar. kita diingatkan berkali-kali dan ia adalah satu persediaan sebenarnya. Sebelum hujung itu, Betul. apakah kita sudah bersungguh-sungguh, InsyaAllah. dan moga-moga tuan-tuan yang berada di rumah kita bersungguh-sungguh. Bila pecut lari dekat sekolah rendah dulu atau sekolah menengah, kita di hujung itu yang penting. Moga-moga hidup kita sama juga Ustaz ya, diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mulakan doa pada awal majlis ini. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita lihat sinopsis ringkasan bagi halaman 395. Bermula daripada ayat yang ke-78, kita akan menyambung kepada komentar kisah akhir berkaitan dengan kaum Musa yang bernama Qarun yang bongkak kerana ilmunya. Dan kemudian kita sambung pada ayat 79 hingga 82, sebahagian bentuk kezaliman dan kesombongan Qarun, ya, bukan Harun tapi Qarun, ya, salah seorang daripada Bani Israel yang diberikan ya harta yang banyak pada waktu itu. Dan seterusnya pada ayat 83 hingga 84, tempat pembalasan amal, kadar balasan dan pelajaran daripada kisah Qarun yang didedikasikan antara hujung bagi surah Al-Qasas. Mari sama-sama kita baca ayat 78 hingga 81 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Apa khabar semuanya, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terus sihat, ceria, gembira, bahagia bersama dengan Al-Quranu kalamullah. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi ubat hati kita dan juga melapangkan kehidupan kita insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir surah Al-Qasas dah Ustaz. Betul Ustaz. Besok halaman akhir surah Al-Qasas. Betul. Allah, sekejap masa Ustaz ya. Dan kita Cepat habis ni. Terus berlalu Ustaz. Allahu akbar. Masya-Allah. Baik, jadi insya-Allah hari ini kita nak mula dulu bacaan kita, tuan-tuan dan puan-puan, ayah ibu, ayat yang ke-78 sehingga ayat yang ke-81. Kita baca terlebih dahulu dengan bacaan murattal bayati insya-Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال إنما أوتيته على علم عندي
أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وما كان من المنتصرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 78 hingga 81 ya. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi ya. Agak panjang sikit ke bawah Ustaz ya. Tapi alhamdulillah kita sudah pun membacanya bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah ya. Kita ingin melihat kepada apakah pelajaran daripada ayat 78. Dia iaitu Qarun berkata, sesungguhnya aku dapat harta ini semata-mata kerana hasil ilmu yang ada padaku. Jadi kalau kita belajar di sini bahawa Qarun ini adalah amat kaya, ada kunuz, ada banyak akaun ya, banyak akaun, bukan kanzun. Kanzun itu satu Ustaz ya, tapi kalau kunuz itu khazanah hartanya yang kuncinya itu perlukan usbah kepada orang-orang kuat untuk menguruskan kuncinya, bukan kunci biasa Ustaz ya. Dia adalah kunci pagar yang diletakkan balak itu ya, bukan balak yang dalam banjir tu ya, balak pada pagar
untuk apa? Untuk menjaga kawasan-kawasan yang dipunyai oleh Qarun yang mempunyai harta. Maka kata Qarun, innama, sesungguhnya apa yang aku ada ini utituhu, ya, diberikan kepadaku ini. Ada dua maksud di sini. Satu, Qarun sebagai Bani Israel dikenal kepada Allah, dia kata bahawa ini semuanya adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada maksud yang kedua, iaitu ini adalah kurniaan daripada Firaun, kerana tugas beliau bekerja sebagai mata-mata, Ustaz. Ya. Membawa data-data maklumat tentang Bani Israel, dia talibarut dan menyampaikan kepada Firaun. Biasalah Firaun ini sebagai penjajah, dia boleh bagi gaji yang tinggi pada orang-orang yang sanggup untuk menjadi talibarut kepada kaum Bani Israel pada waktu itu. Maka kata Qarun, dia kata dia dapat ini ala ilmin indi, ya, kerana ilmu yang ada padaku. Adakah ini benar? Sebenarnya inilah yang perlu kita faham, Ustaz, ya. Seperti mana kita baca semalam pada ayat yang ke 76, iaitu bila Allah menggunakan perkataan wa atainahu minal kunuz, sebenarnya apa sahaja khazanah yang diberikan kepada Qarun itu bukanlah Qarun yang usahakan. Kalau kita kan, kalau kita dapat kerja, kita tak sesuai pula. Kalau kita dah dapat kerja, oh pasal saya dulu waktu interview tu saya buat yang terbaik, saya punya keputusan yang terbaik, maka dengan sebab itulah saya dapat kerja dan gaji saya besar dan rumah saya besar, dan sebab itulah semuanya besar. Kan? Sebenarnya perkataan itu adalah perkataan style Qarun. Yang kita minta dijauhkan. Kerana apa? Kerana Qarun kata pasal ilmu saya, pasal saya ni bijak, itu sebabnya Firaun pilih saya. Ya. Ataupun kalau kita ambil uti tuhu itu kerana Allah bagi harta kepada Qarun, pasal saya ada ilmu. Ilmu inilah yang menyebabkan Allah bagi harta. Tak macam awak punya cara berfikir, cara awak, saya strategic planning mantap, belajar dekat Harvard contohnya, kan. Perkataan-perkataan itu menunjukkan apa? Kekorunan. Ya, kalau adalah istilah itu, betapa sombongnya, padahal sebenarnya semua itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada kaitan dengan ilmu. Ilmu kita berusaha, tapi ada orang, Ustaz, ya, dia tak belajar pun akhirnya jadi kaya pasal ayah dia kaya. Ya, ayah dia meninggal tinggalkan harta, jadi kaya. Tak, ceritanya Allah tentukan ayahnya meninggal dan ayahnya pernah mengusahakan harta. Semuanya itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah pelajaran penting. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka. Kamu tak tahu ke? Takkah kamu tahu bahawa Allah telah memusnahkan orang-orang sebelum ini? Mereka itu apa? Dari segi kekuatan mereka lebih kuat, dan mereka itu lebih banyak pengikut berbanding dengan Qarun, ya, yang sebenarnya dia merasakan bahawa pengikutnya banyak, ya, usbah yang menjaga kuncinya itu. Sebenarnya semua itu adalah anugerah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hujung itu, wala yus'alu an zunubihimul mujrimun, ya, iaitu dan orang-orang yang berdosa tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka, kerana mereka tahu bahawa menyatakan perkara ini adalah satu kesilapan. Itu sebabnya zaman sekarang, Ustaz, ya, di Facebook, ya, kalau ada orang yang cuba tunjukkan dia punya kekayaannya, dan dia ada alhamdulillah, kan, alhamdulillah dengan ilmu saya, strategi saya dapat beli rumah ini dalam masa 3 tahun cash. Contohnya, perkataan-perkataan itu kita kena jaga, kerana ia ada kaitan dengan new age movement, ya, motivasi-motivasi yang tak berapa betul, kerana dia mengambil idea daripada Qarun ini sendiri. Dan apa Qarun buat? Apa Qarun buat? Adakah dia sekadar dia cakap bahawa ilmunya sahaja? Dia keluar, ya, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Dia keluar kepada Bani Israel pada waktu itu dengan segala perhiasan-perhiasannya. Qalal ladzina yuridunal hayatad dunya, dan mereka yang ada keinginan untuk kehidupan dunia, dia cakap alangkah baiknya jika dapat harta macam Qarun. Ustaz, ya. Apa yang Qarun buat? Dia pergi keluar dengan kuda, dengan hartanya. Lebih kurang zaman sekarang ni dia naik kereta ke naik apa, selfie sikit, kan, dan ataupun buat live. Dan beritahu alhamdulillah hari ni saya nak menunjukkan rumah saya ini kunci, kunci nombor 60, kan. Perkara-perkara tersebut adalah apa yang dibuat oleh Qarun. Dan apakah yang berlaku kepada dia punya follower Qarun? Follower Qarun kata, kalau kita ni, dan siapakah follower Qarun ini? Allah letakkan istilahnya alladzina yuridunal hayatad dunya.
Mereka yang ada keinginan, hatinya ada keinginan, dia tak semestinya orang itu adalah orang kaya yang nak jadi kaya. Kadang-kadang orang miskin yang ada rasa nak jadi kaya, orang ini juga digelar orang yang sukakan dunia. Materialistik, ya, ataupun materialism yang sebenarnya adalah satu penyakit, Ustaz. Satu penyakit. Dia tak kaya, tapi dia tengok rumah orang, alangkah baiknya saya dapat rumah tu. Kan. Saya nak kalau kereta itu saya punya. Itu adalah orang yang yuridun, orang yang ada keinginan, dia tak dapat. Orang ini sebenarnya ada penyakit. Ada penyakit, ya. Dan ada orang tanya, tak boleh ke saya ada keinginan? Nanti kita bincang selepas ini. Tetapi di hujung itu Allah kata, mereka bercakap innahu ladhu hadzin azim, dia kata bahawa Qarun ini ada keuntungan, ya, bertuah betul jadi Qarun ini, tak macam kita, kan. Ataupun harapnya kita bertuahlah jadi macam Qarun. Bila tengok dekat Facebook, dekat mana Ustaznya, kalau boleh saya nak jadilah macam dia, kan. Rupa-rupanya itu diselar dalam ayat yang ke-79 ini. Tetapi bagi orang yang berilmu macam mana? Kita baca ayat 80 untuk kita tahu macam mana kita nak mensikapi kalau kita bertemu dengan gambar-gambar, selebriti, orang-orang yang memaparkan kekayaan dan juga elemen dunianya ini pada ayat yang ke-80. Kita baca bersama. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, subhanallah. Sahabat-sahabat kita sempat saya jengah sekejap Ustaz di ruangan Facebook, antaranya Puan Saadiah dari Pasir Mah Kelantan, dan menuju ke Kuala Lumpur, masya-Allah, dengan bawa kereta tapi bersama Quran Time. Alhamdulillah, terima kasih. Juga ni Puan Julaiha Abdullah dari US, sambil sibuk di dapur pun sempat maknanya buka lah Al-Quran tu. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus bersama menghargai Al-Quran, insya-Allah. Kita baca ayat yang ke-80 saja, ya. Sama-sama sekali lagi, jom kita baca surah ayat yang ke-80, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون ولا يلقاها إلا الصابرون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat ke-80. Tetapi orang-orang yang dianugerahkan ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan melakukan kebaikan, dan pahala yang besar itu hanya diperoleh oleh orang-orang yang sabar. Ini orang berilmu, Ustaz, ya. Bukan orang yang yuridunal hayatad dunya, ya. Jadi kalau kita perasan, lawan orang berilmu adalah orang yang sukakan kehidupan dunia. Makin kita belajar daripada My Quran Time ini, kita dapat ilmu, ya. Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku, tambahkanlah keberkatan, ya. Kita cara melihat ini dengan cara yang lebih baik dengan ilmu yang kita ada. Maka kalau kita jadi orang yang berilmu, maka orang berilmu pada waktu itu berkata wailakum thawabullah. Wailakum itu maksudnya bangunlah, ya, ataupun come on kan, lebih kurang gitulah. Sebenarnya ganjaran di sisi Allah itu lebih baik. Kita dah belajar sebelum ini, ya, dalam surah sebelum ini surah yang ke-27, iaitu surah apa, Ustaz? Surah An-Naml. Ya, dalam sebelum ini kita sudah pun didedahkan bahawa sebenarnya ganjaran di sisi Allah itu adalah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Ya, bila dapat rumah di sini besar-besar, tetapi tak semestinya dalam rumah itu baik. Dan kalau baik macam mana pun dia tidak kekal. Itu adalah ciri beza di antara dunia dan juga akhirat. Dan orang berilmu dapat menghargai tentang thawabullahi khair, ya, ganjaran di sisi Allah itu adalah lebih baik. Liman, kepada siapa? Kepada orang yang terus membina iman, terus beramal soleh. Dia sanggup untuk, di antara dia nak mengejar dunia, ya, dia sanggup mengejar kepada apa? Iman. Dia mengejar dunia ataupun mengejar amal soleh, dia mengejar amal soleh. Seperti tuan-tuan,
ya. Walaupun ada yang kata kita bukankah boleh jadi kaya, tak salah jadi kaya. Tak ada salah tuan. Ya, sebenarnya tak salah jadi kaya. Yang masalahnya ialah dia nak jadi kaya sehingga mengetepikan iman, mengenepikan kepada amal soleh, dan lebih daripada itu jadi macam Qarun lah. Dia kagum pada Qarun, dia rasa bertuahnya lazu innahu lazu hazin azim. Dia tidak kagum kepada iman Qarun, dia tidak kagum pada amal soleh Qarun. Dia tak cakap pun kat sini kan, dia kagum pada hartanya itu tadi. Dia tengok kudanya, rumahnya, dan pada waktu ini tengok keretanya. Dia tak tengok perangai dia macam mana. Dia punya tasbihnya, bukan biji tasbihnya, dia punya amalan dia, baca Quran dia. Dia tak tengok kat situ, dia tengok kepada kereta ataupun rumahnya. Tengok rumah dia dah kagum dah. Itu adalah orang yang digelar sebagai alladzina yuridunal hayatad dunya. Dan di hujung itu kata orang berilmu ini wala yulaqaha, ya, kita tidak akan dapat segala kebaikan ganjaran di sisi Allah itu illa sabirun, ya, kecuali orang-orang yang sabar. Ya, dalam perkataan ini dikomentar oleh salah seorang ulama. Dia bercakap tentang Al-Biqai, ya, menyatakan bahawa nak sabar ni kena ramai-ramai, ustaz. Masya-Allah. Jadi kita kena saling mengingatkan kepada kita, jangan sampai ada kawan kita, betul lah rumah dia tu cantik sangat tu kan. Rumah cantik, tapi kita kena cantikkan iman dan amal. Kena saling mengingatkan. Betul. Kalau tidak, suami ataupun isteri cakap, bang, rumah tu cantik sangat bang, cantik sangat bang, cantik sangat bang. Si suami tertekan, bilalah nak beli rumah ni kan. Belum lagi bapa betua, mak mertua bertanya. Allah. Dan ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu perkataan hari ini, jarama, mereka yang berdosa. Dan ini diberi tahu ataupun dikaitkan dengan Qarun kerana mengutamakan dunia berbanding iman dan amal soleh. 66 kali disebut dalam Al-Quran. Moga-moga kita tidak menjadi orang-orang yang mujrimun yang dinyatakan pada ayat yang ke-78. Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. Mana milik kita, tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat. Allah sudah sediakannya. Mengapa kita sombong memiliki Allah punya? Mengapa tidak malu kepada Allah yang empunya? Patut bersyukur kepada Allah yang memberi segalanya. Malulah kepada Allah kerana milik Ia punya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kita, lemahnya kita, semua yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pinjamkan seketika buat kita menguruskannya. Mudah-mudahan apa juga pinjaman Allah Subhanahu wa taala kita dapat manfaatkan, dan mudah-mudahan menjadi bekalan buat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti, Safas, ya. Ya, betul. Ingat Safas nak sambung tadi.
hijrahkan lagu pun dah habis. Dah habis. Tapi tadi ustaz sambung lagi untuk kita berhijrah ustaz Ya, ya. Ustaz. Hijrahkan amalan kita, cara memandang kita ini daripada kagum kepada Qarun ya, kepada kemewahan harta dunia ini, kepada kagum kepada iman dan amal soleh. Itulah perjuangan yang amat berkesan. Orang miskin, orang kaya semua boleh beriman, bina iman dan bina amal, dan ini memerlukan kesabaran ustaz ya, dengan mengetahui hakikat sebenar. Semua ini adalah ujian untuk kita berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Betul sama. Itulah cuma dalam kita nak hijrah itu biasalah ujian tu kan. Ujian ada ustaz. Pasti ada punya kan. Jadi kita sama-sama mencari kekuatan, dan antaranya inilah Al-Quran yang menjadi sumber kekuatan kita insya-Allah. Baik, kita nak lihat seketika pada hari ini ulang kaji tajwid kita. Masih lagi kita nak berkongsi tentang tafkhim dan juga tarqiq, cara baca tebal, nipis, kalimahnya, hurufnya. Kita nak kongsi pada hari ini insya-Allah. Jom kita sama-sama ikuti apakah kalimah pilihan kita ataupun ayat pilihan kita hari ini untuk kita lihat sama-sama dalam surah Al-Qasas ini, iaitu ayat yang ke-80. Pertama sekali ayat yang ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yulaqaha illa as-sabirun. Baik, kalimah fokus kita iaitu yang pertama yulaqaha. Huruf qaf dekat situ, qaf isti'la tebal, maka kita baca bagi dia bunyi tebal lah. Wala yulaqaha. Jangan baca nipis ataupun longgar. Wala yulaqaha, ke tipis tu ataupun dia bunyi longgar tak solid. Wala yulaqaha. Tengok, yulaqaha. Satu. Yang kedua kita nak lihat akhir ayat 80 tu, kalimah as-sabirun. As-sabirun. Pertama huruf sad, tebal, sad, ada alif mat pula dengan dia. As-sa, tebal. Yang pertama. Kemudian run, kita telah belajar sebelum ini, ra yang baris depan dhammah tebal kan. Jadi tebal. Illa sabirun. Baik, itu ayat ke-80. Contoh yang kedua iaitulah ayat yang ke-82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat yang ke-82. Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina. Okey, kalimah fokus kita yang pertama sekali iaitulah pada kalimah la khasafa. La khasafa. La lembut, jangan kita terkesan dengan huruf kha. Huruf kha adalah huruf isti'la tebal. Jangan kita nak tebalkan huruf kha, lam tu ajak sekali. Jangan ajak dia. Jadi la kha, la jadi la. La kha, sa, sin pun ajak juga. Jadi kha saja yang tebal. La khasafa. La kha, la khasafa. Itu saja. Yang kita kena tebal huruf kha kan. Jadi mudah-mudahan dua contoh ini dapat beri sedikit sebanyak gambaran kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah untuk kita terus perbaiki bacaan kita insya-Allah taala. Selamat mencuba dan semak dengan guru-guru kita insya-Allah taala. Wallahu alam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, berkongsi bagaimana kita membaca ya amalan Quran kita Ustaz ya, baiki baik-baik sebagai meningkatkan iman kita dan juga daripada bacaan itu juga sebagai amal soleh Ustaz ya. Itu yang perlu kita kagum. Betul. Terus kita belajar dan belajar, perlu ambil masa ya, berbanding dengan bab-bab dunia ya, perkara itu kita ambil mana yang diperlukan sebagaimana semalam kita sudah bincang, wala tansa nasibaka minad dunya, ambil bahagian yang sepatutnya ya, tetapi jangan itu dijadikan segala-galanya. Dan kita melihat apakah yang berlaku pada Qarun pada ayat 81, fa khasafna ya, iaitu apa, kami benamkan ya Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi, tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela
membela diri. Dia ada banyak pengikut, tak ada orang boleh bela Allah. maksudnya. Dan bila bercakap tadi tak ada siapa yang boleh bela dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolongnya, itu nak menceritakan segala kekuatan yang ada, segala harta, segala apa pengaruh apa sebagainya, doesn't work, ya, tidak berfungsi langsung. Dan apakah yang berlaku sebenarnya bila dibenamkan itu, kan semua itu jadi masuk ke tanah Ustaz, ya. Tanah, debu itu sebenarnya adalah asas kepada semua harta kekayaan yang kita ada, kan. Dia punya emas ke, dia punya rumah ke, rumah kita sebenarnya Ustaz daripada debu je sebenarnya, kan. Kereta kita pun akhirnya jadi debu, terurai juga. Jadi buat apa nak dikagumi. Ambil mana yang ada, guna mana yang ada, famata', ya, sebagai mata'un di dunia ini, dan kemudian kita gunakan untuk bina iman dan amal soleh kita. Kita tengok lagi bagaimana Allah mendidik lagi kita pada ayat 82 hingga ayat 84 di hujung-hujung surah Al-Qasas. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang sedang mengikuti sekarang ini, jemput untuk terus kongsikan pengajian kita di ruangan Facebook ataupun apa juga kumpulan grup lah yang ada, untuk kita sama-sama kongsikan saya. Betul. Kita pun dah nak habis. Alangkah rugi kalau kita tak dapat sabarkan seluas-luasnya kemanisan bersama dengan Al-Quran ini. Kita nak menyambung bacaan kita ayat yang ke-82 sehingga ayat yang ke-84. Insya-Allah, jom. Tadi kita dah baca dengan bayati. Mari yang kali kedua ini kita cuba murattal Hijaz, insya-Allah. Jom sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, itulah bacaan daripada ayat 82 hingga 84 untuk kita menyambung permata-permata daripada Al-Quran ni Ustaz ya. Terima kasih diucapkan ya. Sambungan kepada realiti kepada Qarun sebentar tadi sudah pun dibenamkan ya. Orang kata oh kalau kita jumpa harta sekarang ni harta Qarun, janganlah ambil. Jangan sebenarnya harta Qarun tu dah jadi debu dah. Betul, kan. Tak ada orang nak ambil debu kecuali siapa nak ambil debu Ustaz? Debu ni kita nak guna untuk apa? Untuk tayamum kan ya. Tetapi kalau debu kawasan Qarun ni tak, kita tak berminat nak ambil ya, kerana hinanya apa yang sudah berlaku kepada Qarun bila Allah sudah meletakkannya di dalam Al-Quran. Wa asbahal ladina tamannau. Apa yang berlaku kepada orang yang sebenarnya dia berminat yang tadi ya, pada ayat 79 yuridunal hayatad dunya, yang kata saya berminat betul lah, saya kagum betul, saya suka sangat apa yang ada pada Qarun tu. Ui hebat betul kereta dia, rumahnya. Kalau kita ada kan bang kan. Orang-orang ini Allah kata wa asbahal ladina tamannau makanahu bil ams, yang pada hari semalam dia kata kita kalau boleh nak jadi kaya macam dia, cantik macam itu. Tamannau ni digunakan dalam surah An-Nisa. Jangan kita mengharap-harapkan yang tak berapa tinggi, dia kata kalau boleh saya nak jadi tinggi macam dia, yang dia kalau boleh saya nak cantik macam dia, handsome macam dia, kaya macam dia, kalau boleh saya ni yang lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki, kalau boleh saya ni warga negara Malaysia, kalau boleh nak warga negara Amerika kan. Dia selalu tak puas hati dengan apa yang dia ada. Allah kata apa? Yaquluna ya waika anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Ya, baru dia sedar bahawa sebenarnya Allah yang melapangkan rezeki seseorang pada siapa yang Allah kehendaki daripada hamba-Nya, dan juga mengehadkan ya. Wa yaqdir itu menyempitkan ataupun mengehadkan dari segi kayanya, dari segi rupa parasnya, dari segi tingginya, dari segi apa-apalah Ustaz. Semua perkara itu Allah dah letak kadarnya. Allah boleh beri lapang. Lapang itu maksudnya Allah bagi sahaja kekayaan pada seseorang, yang seorang lagi dikadarkan. Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Ya. Apakah maksudnya? Sekiranya tidak melimpahkan kurnianya kepada kita, tentu dia telah membenamkan kita ke dalam tanah. Ya. Maksudnya apa? Semalam dia kagum pada Qarun, hari ni dia kata kalau kita ni Allah bagi macam Qarun tu, tetapi kita pun terbenam sekali. Baru dia sedar tuan ya. Nak ceritanya pada kita, hakikat apa yang ada pada Qarun itu bukanlah untuk dikagumi. Kalau kita ada orang lain yang menunjuk-nunjuk, jangan kagum pada orang begini, kerana kalau kita kagum dan kita ikut jalan hidupnya, tidak menambah iman, tidak menambah amal. Dia menambah posting sahaja. Sebenarnya orang ini, kita kalau jadi macam dia, ikut follow dia, menjadi follower dia, kita pun terbenam sama ya. Dan di hujung itu Allah kata wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Sebenarnya benarlah orang-orang yang kufur itu memang tidak akan berjaya. Allah membawakan pada ayat 83 hakikat tentang perkara ini. Di hujung-hujung ini kisah Qarun, di awal surah Al-Qasas ini tentang Firaun. Firaun adalah lambang salah guna kuasa ya. Qarun adalah lambang kepada salah guna harta. Kesannya apa? Ayat 83 kita baca sekali lagi, yang kita perlu faham bagaimana kita menguruskan kuasa dan harta dalam hidup kita, jangan sampai kita merana. Silakan Ustaz. Allah, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kadang-kadang kita menyangka Ustazah, kehidupan kita di dunia inilah yang segala-galanya. Padahal sekejap saja yang selama-lamanya selepas kita mati tu. Betul. Allahu akbar. Mudah-mudahan itu menjadi ingatan buat saya dan kita semua, insya-Allah, mudah-mudahan ya. Jom kita baca sekali lagi ayat yang ke-83. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 83, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerosakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa, yang buat apa tuan-tuan? Beriman dan beramal soleh seperti mana dinyatakan pada ayat yang ke-80. Dan ini Allah ceritakan tentang darul akhirah. Tadi kita dah cerita tentang bau perasan. Kalaulah kita ikut Qarun tu habis kita terbenam. Sudah disedari bahawa sebenarnya Allah nak lapangkan, nak bagi orang ni ekstra tinggi, ekstra lebih sikit harta, lebih sikit kereta, nak lebih sikit ilmu, lebih sikit pandai bercakap, lebih itu adalah milik Allah. Dan Allah boleh mengehadkan, ya. Ada orang yang dia mungkin banyak harta, tak pandai bercakap. Ada orang pandai bercakap, dia tak banyak harta. Ada orang banyak harta tapi kurang bahagia. So itu adalah semuanya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Negeri akhirat itulah yang baik dan juga yang kekal. Allah jadikan ini kepada siapa? Orang yang tidak suka kepada keangkuhan. Kita sudah dengar, sudah belajar bahawa yang angkuh ini adalah Firaun, salah guna kuasa, ataupun Qarun yang salah guna harta. Fil ard wala fasada, dan tidak berbuat kerosakan. Ini adalah kesimpulan kepada apa yang kita dah belajar semalam pada ayat 77 Ustaz, ya, tentang wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Di hujung itu innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang tidak suka pada kesombongan dan fasada ini ialah apa Ustaz, ya? Dia sebenarnya kalau katakan akhirat ini menjadi tujuan, maka kita tidak ada orang-orang yang buka kelab-kelab malam. Ya. Pusat-pusat perjudian yang ada tu tak ada. Pasal apa? Pasal orang-orang kaya dia pergi tolong orang miskin. Betul. Dia pergi bukan tolong pusat perjudian, dia pergi naik ke pusat-pusat peranginan itu, okey, bayar hotel tinggi-tinggi, bayar mahal, beli kereta yang dia tak guna pun untuk menaikkan iman dan beramal amal soleh. Sebenarnya pusat perjudian, pusat yang tak baik-baik ini sebenarnya dia disokong oleh orang banyak harta. Betul. Orang tak banyak harta macam saya Ustaz, ya, duit sikit dia nak susah kan. Yang kita doakanlah yang tak banyak pun kita juga nak menambahkan iman, dan kalau banyak harta kita akan jadi orang yang menyokong kepada amalan takwa. Dan di hujung itu Allah memberi motivasi kepada kita, kalau kita buat baik kita akan dapat balasan yang lebih baik daripada Allah. Kalau buat yang tak baik, Allah balas sekadarnya sahaja apa yang mereka lakukan, untuk memberi semangat kepada kita terus membina iman dan amal soleh. Jangan kagum kepada kuasa, dan latih anak kita, staff kita waktu kuasa kecil, harta kecil, jangan sampai jadi Firaun ataupun jadi Qarun bila sudah meningkat harta dan kuasa. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah sentiasa sedar semua nikmat adalah anugerah Allah, bukan kerana kekuatan, ilmu, kepandaian, kebijakan, strategi. Itu semua adalah usaha yang tidak pun memberi kesan yang besar kepada hasil kita. Yang pertama. Yang kedua, jangan mudah tertipu kekayaan luaran, tetapi kagum kepada iman dan amal soleh untuk kita tingkatkan. Yang ketiga, rebut ganjaran di sisi Allah dengan iman, berbuat kebaikan dan terus bersabar sehingga kita dianugerahkan rahmat Allah ke syurga. Kita berdoa insya-Allah. Terima kasih Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami ya Allah, ibu ayah mertua kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurniakanlah kesembuhan buat saudara-saudara kami yang barangkali saat ini sedang bertarung nyawanya, yang barangkali saat ini sedang terlantar di katil-katil hospital. Maka ya Allah, kurniakan kesembuhan, kurniakan kekuatan bi barakatil Qur'anil azim ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim,
pujuklah hati kami ya Allah, untuk kami tidak terlalu mencintai akan dunia. Bahkan ya Allah, jadikan hati-hati kami ya Allah hati-hati yang senantiasa ingatkan akhirat, negeri kami yang kekal abadi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah Minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita sama-sama berdoa ya kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita, tidak menjejak pada Firaun dan Qarun. Dengan kita memahami surah Al-Qasas, kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran ya. Kita gunakan segala harta yang Allah berikan ini untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita. Moga-moga dengan sumbangan tuan-tuan, perjuangan Al-Quran ini dapat disebarkan dan kita tidak bertemu dengan orang-orang yang terlibat dengan rasuah kerana mereka salah guna kuasa dan salah guna harta yang diidamkan macam Qarun. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.